بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ahli millatihi wa man ihtada. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni malam yang ke-28 daripada bulan Rabiul Awal 1444 Hijrah. Allah masih lagi menyangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ada kebaikan dan manfaat dunia dan akhirat, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, yang pertama macam biasa, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya, insya-Allah. Baik. Malam ni insya-Allah kita akan sambung kembali perbincangan kitab kita, kitab 40 hadis pilihan susunan Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab, wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi kitabihi fid darin amin ya rabbal alamin. Yang mana kitab ni menghimpunkan 40 buah hadis Nabi SAW yang membincangkan berkaitan dengan isu peribadi ataupun isu akhlak orang Islam. Sama ada akhlak itu adalah akhlak mahmudah, akhlak yang baik yang perlu kita ikut, ataupun akhlak tersebut adalah akhlak mazmumah, akhlak yang buruk yang perlu untuk kita jauhi. Jadi dalam kitab ni dia ada dua-dua sekali. Dan di bahagian awal ini kita akan lihat kebanyakan akhlak yang disebut adalah akhlak mahmudah, akhlak-akhlak yang baik disebut di bahagian depan. Dan di bahagian belakang nanti, khususnya di bahagian 10 yang terakhir, ayah-ayah boleh tengok dalam kitab itu masing-masing. 10 yang terakhir ni dia bahas berkaitan dengan akhlak-akhlak buruk, kan, isu arak, isu nikmat yang memperdayakan, hatta dibahas dalam kitab ni isu berkaitan dengan rasuah, kan. Itu di antara akhlak-akhlak buruk yang perlu dijauhi oleh seorang yang bergelar muslim. Dan malam ni insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab kita ni pada muka surat yang ke-11, muka surat 26. Muka surat 26. Tajuk yang ke-6. Oh, saya dah ingat tajuk ke-3, tajuk ke-6 lah apanya. Baik. Malam ni insya-Allah kita akan tengok tajuk yang ke-6 daripada kitab kita ini, muka surat 26. Yang mana tajuk pada malam ni saya yakin ataupun saya minta ayah-ayah, ibu-ibu yang hadir pada malam ni tolong ambil perhatian tentang isu ni. Tolong ambil sikit peringatan terhadap isu ni. Dan kalau boleh, ada perkara yang kita boleh ubah segera mulai malam ni, ubahlah segera mulai malam ni. Ya, sebab ada perkara yang mungkin kita perlu ambil perhatian segera malam ni. No? InsyaAllah. Baik. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi kitabihi fi darin amin ya rabbal alamin. Tajuk yang ke-6. Orang mukmin yang kuat. Ini tajuk kita malam ni. Orang mukmin yang kuat. Yakni orang beriman yang kuat. Hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Buat titik itu. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallah wa ma sya'allahu fa'ala fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan atau kama qala
akhrajahul Muslim. Daripada Abu Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan dikasihi Allah daripada orang mukmin yang lemah. Bagaimanapun, kesemuanya mempunyai kebaikan masing-masing. Carilah perkara yang memberi faedah dan mintalah pertolongan Allah, dan janganlah kamu merasa lemah. Sekiranya suatu bencana menimpa diri kamu, janganlah kamu berkata, kalau saya buat begini, nescaya tak terjadi begini. Tetapi hendaklah kamu berkata, takdir Allah, apa yang dikehendaki Allah terjadilah. Sesungguhnya perkataan kalau itu membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis riwayat daripada Al-Imam Muslim. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah Ta'ala sekalian, siapa yang ada kitab, saya rasa kitab wakaf boleh kot sekali, no? Siapa yang ada pen, buat catatan sikit, kita bagi sikit makna perkataan dalam hadis tu, supaya paling tidak kalau orang lain ambil buku tu, dia tengok tulisan tu, dia boleh faham lah. Cuma nak minta yang mana nak tulis dalam buku, yang mana nak cetak dalam buku, ambil dulu pesanan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pesan, nak buat catatan ni, kalau boleh, bagi ada dua benda ni. Yang pertama, tulis bagi besar. Tulis tu bagi besar. Yang kedua, tulis bagi cantik. Dua tu. Ni Imam Abu Hanifah pesan, nak tulis, tulis bagi besar, tulis bagi cantik. Sebab apa? Supaya dia sebut dalam kitab, supaya kamu tak menyesal, satu. Yang kedua, supaya kamu tidak dimaki. Dia kata, tulis bagi besar, tulis bagi segak. Sebab apa? Supaya kamu tak menyesal, kamu tak kena maki. Kalau tulis kecil, kalau tulis halus, bahasa mudah lah. Kalau tulis halus, nanti bila kita main berumur, mata kita tak kuat dah, mata kita ni dah ada mula kabuk, mula rabun dan sebagainya. Kita tulis kecil-kecil, kita nak baca payah. Masa tu kita akan menyesal. Satu. Yang kedua, boleh kau menyesal, nak baca tak boleh, tulis kecil sangat. Dan yang kedua, kalau kita tulis huduh, mudah-mudahan boleh jadi kitab kita ni, anak kita dapat, cucu kita dapat, orang lain dapat dan sebagainya. Bila kita tulis huduh, takut-takut mereka maki kita. Apa tulis macam ni, orang nak baca orang tak boleh, teruk pada cakap ayam ni. Jadi kita akan jadi bahan orang maki. Jadi kalau nak tulis, tulis bagi besar, tulis bagi segak. Dua ni kalau boleh ingat, no? Setiap kali nak buat catatan. Pasal kita tulis ni bukan kita tulis untuk kita seorang lah. Kadang-kadang kita tulis ni untuk anak kita, untuk cucu kita. Kadang buku kita ni anak cucu kita ambil, mereka waris, mereka boleh baca. Kadang kita tulis, mereka boleh baca. Kadang kita tulis, mereka baca, mereka faham apa kita tulis. Jadi ingat, tulis buku ni bukan tulis untuk kita seorang. Tulis untuk orang ramai, untuk masyarakat. Baik, sambung. Saya baca sekali lagi hadis ni, hak mana boleh buah makna lah sikit-sikit ya. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat, siapa yang ada kitab atas kuat tu buat kurungan, tulis itu iman. Iman. Maksud di sini orang mukmin yang kuat iman. Bukan kuat tubuh badan tu, kuat iman. Orang mukmin yang kuat iman adalah lebih baik dan dikasihi oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Lemah apa? Lemah iman. Okey, satu. Bagaimanapun, kesemuanya mempunyai kebaikan masing-masing. Siapa yang ada kitab atas kebaikan masing-masing tu, buat kurungan di atas dah, tulis itu. Dua-dua baik. Boleh tu. Dua-dua baik. Mukmin yang kuat iman pun baik, mukmin yang lemah iman pun baik. Sebab apa baik? Saya kita bincanglah. No? Carilah perkara yang memberi faedah. Siapa yang ada kitab buat catatan dekat faedah tu, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Ihris ala ma yanfa'uk. Nabi kata buatlah benda-benda yang mendatangkan faedah untuk diri kamu. Tak kiralah faedah dunia pun boleh, faedah untuk akhirat itu lebih baik. Bahasa kampung kita ni, buat kerja hak faedah. Dan mintalah pertolongan Allah. Yang tu saya rasa tak payah ulas panjang. Dan janganlah merasa lemah. Lemah di sini dengan maksud janganlah rasa jemu. Tu. Janganlah rasa jemu ataupun putus asa. Boleh tulis. Jemu atau putus asa.
Maksudnya dalam kita buat benda baik, dalam kita minta pada Tuhan, jangan jemu. Dalam kita minta pada Tuhan, jangan putus asa kalau tak dapat. Okey, boleh no? Okey. Nak bagi makna aku tu, bagi nampak view tu dulu. Sekiranya suatu bencana menimpa kamu, kalaulah ada musibah kena pada kamu, janganlah kamu berkata, kalau aku tak buat macam ni, tak jadi macam ni. Kalau aku tak keluar, tak accident. Contoh macam tu lah. Kalau aku tak buat macam ni, tak jadi macam ni. Kalau aku tahu lu aku tak menikah, tak jadi macam ni. Kalau aku tahu lu aku tak buat macam ni, tak jadi macam ni. Nabi kata jangan bercakap kalau bagi benda-benda yang dah berlaku. Benda yang dah jadi ni, rupanya tak boleh duk bercakap buah-buah kalau tu. Benda dah jadi. Habis tu nak cakap apa? Tapi hendaklah kamu berkata, takdir Allah, tak apalah buat macam mana, ni ketentuan Tuhan. Wa ma sya'allahu fa'ala, nak buat macam mana, Tuhan nak jadi macam ni, dia jadilah. Nak buat macam mana, dah takdir macam ni. Nak buat macam mana, dah ketentuan macam ni. Nak buat macam mana, dah habuan macam ni. Takat tu cukup. Rupanya tak boleh duk cakap buah-buah kalau. Kan? Kita berapa lama dah duk cakap buah-buah kalau, benda yang dah berlaku. Nabi sebut, fa inna law, sesungguhnya perkataan kalau tu, duk main dengan kalau banyak ni, membuka pintu perbuatan syaitan. Siapa yang ada kitab atas perkataan perbuatan syaitan tu, buat kurungan di bawah dia, tulis itu menjadi kafir. Dia buka pintu jadi kafir. Duk bercakap kalau ni, banyak benda yang dah berlaku, tapi duk ulang buah kalau tu banyak, dia boleh membuka pintu untuk kita tak percaya dengan takdir Tuhan. Dia buka pintu jadi kafir, tak percaya dengan qada qadar. Boleh nampak gambaran hadis ni? Simple lah hadis ni. Tapi tu yang saya kata tadi, ada benda yang patut kita ambil, ubah segera mulai malam ni. Khususnya isu kalau tu lah. Kalau benda yang dah berlaku tak boleh lah. Benda dah jadi. Tapi perkara akan datang boleh. Kalau tak ada apa-apa, minggu depan nak pergi Kuala Lumpur, boleh. Kalau tak ada apa, kalau tak ada apa-apa, ingat lepas ni nak beli kereta baru sebiji, tak apa. Kalau untuk lil mustaqbal akan datang, tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau bagi benda yang dah jadi dah, itu tak boleh. Itu menggambarkan seolah-olah kita ni lebih mengetahui takdir daripada Tuhan. Tak boleh, benda dah lepas, terima je lah. Setakat ni dulu, any question? Ada soalan? Tak ada, no? Kalau ada, tanya, no? Baik. Boleh nampak, no? View gambaran hadis ni simple sahaja. Orang mukmin yang kuat iman, lebih Allah sayang daripada orang mukmin yang lemah. Jadi, buatlah perkara yang mendatangkan faedah dunia dan akhirat. Banyak-banyakkan minta bantuan daripada Allah Ta'ala, dan jangan putus asa dalam kita meminta, dan jangan duk cakap kalau bagi benda yang berlaku atas diri kita. Itu aja, simple. No? Baik. Cuba kita tengok huraian poin nombor 1. Baik. Huraian poin nombor 1 ni berbicara, poin nombor 1 ni bincang tentang isu orang beriman yang kuat iman, lebih Allah sayang daripada orang mukmin yang lemah iman. Itu poin nombor 1 ni bincang tajuk tu aja. Cuba kita tengok sama-sama. Baik. Sabda Nabi SAW bahawa ada orang mukmin yang kuat dan ada orang mukmin yang lemah. Kan Nabi sebut dalam hadis ni, orang mukmin yang kuat lebih Allah sayang daripada orang mukmin yang lemah. Ini gambaran manusia atas muka bumi ni, ada yang kuat iman, ada yang lemah iman. Dua-dua kumpulan ni ada. Itu satu hakikat yang kita kena terima. Sabda Nabi SAW bahawa ada orang mukmin yang kuat dan ada orang mukmin yang lemah adalah bukti. Ini merupakan satu bukti bagi menunjukkan bahawa iman itu boleh meningkat dan boleh menurun, yakni boleh bertambah, boleh berkurang di antara seorang dengan seorang yang lain. Hadis ni nak bagi tahu apa Ustaz? Hadis ni nak bagi tahu kepada kita, ada orang mukmin yang kuat iman, ada orang mukmin yang lemah iman. Cukup. Hadis ni nak bagi tahu kepada kita satu gambaran. Iman manusia ni kadang dia naik, kadang dia turun. Kadang dia naik, kadang dia turun. Iman antara seorang manusia, dia tak statik, dia tak tetap. Satu. Yang kedua, iman antara manusia pertama dengan manusia kedua pun tak sama. Kepercayaan antara orang A dengan orang B pun tak sama. Keyakinan orang A dengan orang B pun tak sama. Walaupun kadang-kadang kita tidur sebantai. Ayah-ayah ada isteri.
Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi suami imannya kuat, kepercayaan kepada agama ni kuat. Dia percaya yang ni kalau buat berdosa. Dia percaya yang ni sunat kena buat. Yang ni dia percaya kalau buat haram. Dia kuat percaya. Tapi belum tentu isteri dia yang tidur sebantai dengan dia tu percaya macam mana dia percaya. Yang ni hakikat yang kita semua kena terima ni. Kita sebagai mak ayah, kita yakin Ustaz ni haram Ustaz, benda ni haram berdosa. Tapi belum tentu anak kita yakin macam mana kita yakin. Kita duduk dalam masyarakat, duduk di Seberang Jaya ni lah. Kita jangan merasakan semua manusia ni percaya macam mana kita percaya. Dah. Ada manusia yang kuat keyakinan dia. Dia percaya sungguh Ustaz, benda ni haram, benda ni berdosa, benda ni wajib kena buat, tak buat berdosa. Tapi bukan semua orang memiliki keyakinan yang sama. Berapa banyak lagi orang yang tak apa percaya pun macam mana kita percaya. Isyak kah? Oh tu raya. Okey. Tak apa. Yang ni kena terima ni. Sebab itu penting dakwah. Sebab itu penting sabar dalam dakwah. Sebab bukan semua orang faham macam mana kita faham. Tu bahasa mudah. Bukan semua orang percaya macam mana kita percaya. Boleh jadi kita kuat percaya, orang lemah. Boleh jadi kita lemah dalam kepercayaan, orang lain kuat kepercayaan. Boleh jadi. Hadis ini secara jelas nak bagi tahu kita manusia macam tu lah. Ayah-ayah yang mengaji malam ni, contohlah saya sebut, kita bercara tajuk apa? Rasuah. Contoh. Tadi dah sebut rasuah kan. Kita bercara tajuk rasuah. Ada orang bila dia sebut rasuah, dia kata rasuah haram ni. Ada orang bila kita sebut rasuah, dia kata Ustaz, tak rasuah tak dapat projek. Benda sama. Tapi kenapa seorang boleh terima, seorang tak boleh terima? Jawapan dia terletak pada iman dah. Kau ni dia percaya benda tu haram. Kau ni dia percaya suam-suam ya. Jadi dia kata haram-haram Ustaz. Tapi kalau tak bagi tak dapat lah. Tak bagi duit kopi tak dapat lah. Sedangkan dia tahu perkara tersebut haram. Kenapa yang ni boleh pegang, yang ni tak mampu nak pegang? Jawapan dia iman. Itu ya. Nampak macam tak setuju tajuk. Betul ya? Kita bercara secara umum. Nak bagi faham tentang poin ni. Sebab tu ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini pada malam ni, sebab tu kita bila faham suasana manusia macam ni, faham sungguh-sungguh suasana manusia macam ni, kita akan tengok Nabi SAW sebut pada kita step yang kedua, ketiga, keempat, kelima lagi. Faham tak ni loh? Semua manusia di muka bumi ni ada masa iman kuat, ada masa iman lemah. Iman seorang manusia dengan manusia yang lain dia tak sama level. Ada manusia yang iman dia sangat kuat. Contoh paling simple, para sahabat. Para sahabat ni kita tak payah bincang lah. Sayyidina Abu Bakar, waktu main Isra wal Mi'raj, kan Nabi SAW balik daripada Isra wal Mi'raj, cerita tentang perjalanan Mekah ke Palestin, pi patah balik satu malam. Orang kafir confirm tak percaya. Orang kafir tak percaya sepasal dah. Orang Islam yang masuk Islam dengar cerita Isra Mi'raj tak percaya apa dah? Ada. Tapi cuba tengok Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Kalau Muhammad cerita lebih pada tu pun aku percaya. Pasal apa? Yakin dia dengan Nabi SAW. Nabi tak pernah tipu. Tu yang dapat gelaran As-Siddiq. Dan baginda juga pernah bersabda, lawuzina, kalaulah timbang iman Abu Bakar dengan iman umat aku, la rajahat. Iman Abu Bakar lebih berat daripada iman seluruh umat. Pasal apa? Kepercayaan, kekuatan iman, kekuatan percaya dia tu. Boleh kan? Yang ni kita nak kena faham. Kita ambil untuk kita lah. Kita kena ingat, duduk dalam rumah tangga, bukan semua memiliki kepahaman yang sama. Duduk dalam masyarakat, bukan semua faham sama. Duduk dalam negara pun, bukan semua faham sama. Ni main mengaji malam ni pun, cerita tajuk ni, bukan semua memiliki kepahaman yang sama. Ada yang faham 80%, ada yang faham 60%, ada yang faham 40%, ada yang tak faham langsung pun ada. Dia biasa, benda tu biasa. Satu hakikat yang kita semua manusia kena terima benda ni. Betul kena sabar. Baik, sambung. Iman sambung. Iman apabila disertai dengan amal soleh akan melahirkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Orang yang kepercayaan dia kuat, orang yang kuat percaya,
kemudian dia laksanakan amal soleh, dah dia percaya, dia buat amal soleh Ustaz. Orang ni Allah Ta'ala akan bagi dunia bahagia, akhirat bahagia. Dunia dia akan bahagia, akhirat bahagia. Ayah-ayah yang main mengaji malam ni, saja share sikit lah. Siapa nak ambil lah. Ayah-ayah yang main mengaji, ibu-ibu yang main mengaji, kita kalau perasan lah, kita semua hidup atas dunia ni, kita kalau boleh nak dua benda ni. Dan rupanya dua benda ni, Allah Ta'ala akan bagi kalau kita taat perintah dia. Bila kita yakin, kita buat apa Tuhan suruh, kita tinggal apa Tuhan larang, Tuhan bagi dua benda kat kita. Apa dia Ustaz? Yang pertama, Allah Ta'ala bagi hati tenang. Hati tenang. Semua manusia ada masalah. Tak ada manusia tak ada masalah. Semua manusia ada masalah masing-masing. Tapi bila orang tu ada masalah, Allah Ta'ala akan bagi makhraja. Cuba jalan keluar daripada masalah. Jadi hati dia tenang. Dia kena masalah, ada jalan keluar. Dia kena masalah, ada jalan keluar. Dia kena masalah, ada jalan keluar. Rupanya orang yang taat perintah Allah, Allah Ta'ala akan jadikan dia dapat jalan keluar tu. Tu saya boleh tiap dekat, sebut apa kono hak ni nak potong-potong nanti. Saya boleh tiap kat satu hospital. Saja boleh tiap. Saya sebut mudah macam ni lah. Ayah-ayah, ibu-ibu pernah tengok tak? Ada orang bela anak 12 orang. Anak tu dia bela 10, 11, 12, 14 pun ada. Kita tengok dia steady je. Bela anak 14 orang steady je. Tapi ada orang bela anak 2 orang ya, pecah kepala. Kita tengok awak yang stres teruk, bela anak 2 orang je pun, pecah kepala, duk fikir masalah tu masalah ni. Rupanya bukan isu masalah, isu dia takkan Ustaz anak saya 2 orang ni sakit Ustaz, habis tu takkan 12 tak ada seorang pun sakit. Anak saya demam, takkan 12 tak ada yang demam. Ustaz saya nak duit sekolah, takkan 12 tak ada nak duit sekolah. Masalah sama. Bahkan masalah yang 12 tu jauh lebih banyak daripada 2. Tapi rupanya kunci dia, orang yang taat perintah Allah, ada anak 12 pun, Allah Ta'ala mudahkan anak-anak dia. Jadi dia tenang bela 12 orang. Tapi orang yang anak 2, tapi kalau dia langgar perintah Tuhan, 2 orang pun sakit kepala belah. Tu ya, kunci dia kat situ ya. Awak yang senyap buat saya. Betul ya? Memang kunci dia kat situ ya. Rupanya bila keluarga tu taat perintah Allah, Tuhan bagi ketenangan dalam keluarga. Bila masyarakat tu taat perintah Allah, buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang, masyarakat tu kita akan tengok Allah Ta'ala akan bagi kelepasan daripada masalah. Kalau negeri-negara tu ikut taat perintah Allah, Allah Ta'ala angkat musibah daripada negara tersebut. Macam tu lah. Sipir dia mudah macam tu ya. Habis tu kalau tak ikut perintah Allah Ustaz, tak taat perintah Allah, Allah Ta'ala akan bagi, bahasa kampung kita lah senang terjemah, Allah Ta'ala bagi serabut. Serabut. Diri sendiri serabut, keluarga serabut, dalam masyarakat serabut, negeri negara serabut. Pasal apa serabut belakang Ustaz? Boleh jadi ada perintah Tuhan kita tak buat, ada larangan Tuhan kita duk langgar. Dia bagi serabut. Satu. Dan orang yang hidup dia tenang, dia akan bahagia. Orang yang serabut, dia takkan bahagia. Reta banyak pun tak bahagia. Dan yang kedua, Allah Ta'ala janji untuk bagi, wa asudda faqraka, aku tutup kemiskinanmu. Bahasa mudah macam inilah. Orang yang taat perintah Allah, rupanya Allah Ta'ala akan luaskan rezeki dia. Rezeki dia murah. Betul Allah Ta'ala sebut, wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, tu ayat 1000 dinar tu. Siapa bertakwa pada Allah, Allah Ta'ala bagi jalan keluar, dia bagi kat kita rezeki daripada sumber tak sangka. Rupanya orang yang taat perintah Allah, Allah Ta'ala murahkan rezeki dia. Kalau keluarga tu taat, keluarga murah rezeki. Masyarakat taat, masyarakat murah rezeki. Negeri negara taat, negeri tu, negara tu, rezeki dia murah. Tu yang duk baca ayat, walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim. Semua kek-kek belaka tu. Tapi kalau kata langgar perintah Tuhan, Tuhan bagi masalah kedua. Tadi yang pertama serabut. Yang kedua Tuhan bagi sesak. Senang terjemah lorat Penang kita senang, sesak. Diri sendiri sesak, duduk dalam rumah tangga duduk sesak, duit tak cukup, harta tak cukup. Kalau cukup pun duduk rasa tak cukup situ lah. Duduk dalam masyarakat sesak, duduk dalam, dia sesak belakang.
Lepas tu ayah boleh perhati kalau rasa kot lah, kalau rasa tak apa nak faham point ni Ustaz, simple. Ayah yang mana ada adik-beradik tak semayang, ada siapa-siapa saudara kita yang tak semayang, saya bukan blame tau. Siapa yang ada di sini, orang yang tak semayang ada dekat dengan kita. Ayah cuba perhati kehidupan dia. Dua benda ni berimpun kat dia. Yang pertama, serabut. Tengok dia nampak ceria, tapi cuba sembang dengan dia. Cuba dah rapat dengan dia. 1001 masalah ada kat dia. Serabut. Dan yang kedua cuba tanya, duit ada? Manjang sesak. Dan serabut dan sesak dia tu akan kekal sampai mati kalau dia tak ubah kehidupan dia. Dia pilah cari buat part time ke, overtime ke, kerja malam ke apa ke, 2-3 income ke apa ke, dia tetap akan sesak, dia tetap akan serabut. Pasal dia langgar perintah Tuhan. Tu ya. Sebab tu dalam ayat ni sebut, iman, bila manusia ni percaya pada Allah, dia buat apa Tuhan suruh, dia tinggal apa Tuhan larang, Allah Ta'ala akan bagi bahagia dunia, bahagia akhirat. Dua-dua dapat. Sebab tu kita hari ni nak kena cari jalan. Macam mana nak kuatkan iman kita? Iman ni boleh diperolehi di masjid. Iman boleh diperolehi dalam majlis ilmu. Iman ni boleh dapat di Mekah. Iman ni boleh dapat dalam Quran. Iman ni boleh dapat bila kita buat benda baik. Iman ni boleh dapat bila kita tinggal benda haram. Iman boleh diperolehi bila kita buat kerja amar ma'ruf. Iman boleh diperolehi bila kita buat kerja nahi mungkar. Rupanya iman, nak tinggikan iman dia ada cara dah. Any question? Ada soalan nak tanya? Awak yang senyap, nampak ke? Boleh ke no? Kan? Sama-sama lah pakat-pakat jaga. No, mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan tu. Kan? Kalau siapa di sini rasa, Ustaz, awak saya hidup serabut dengan Ustaz. Masalah macam-macam serabut Ustaz. Masalah mai tak ada jalan keluar. Masalah mai tak tahu nak buat aku mana. Siapa ada masalah tu tak perlu fikir teruk-teruk, betulkan hidup kita dengan Tuhan. Itu kunci nombor 1 dulu. Ustaz, saya ni Ustaz tak tahu Ustaz, dapat rezeki macam-macam Ustaz, tapi tak tahu pergi ke mana, macam tak lekat dia Ustaz. Habis pergi ke mana pun tak tahu. Kalau habis beli barang ada nampak. Kalau habis buat sesuatu ada tanda. Ni tak tahu habis pergi ke mana. Tak perlu fikir teruk. Betulkan balik hubungan kita dengan Tuhan dulu. Itu ya. Rupanya kunci dia kat situ. Any question? Tak ada no. Alright, tak ada tembung. Firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal soleh, laki dan perempuan, serta beriman, maka kami akan hidupkannya dalam kehidupan yang baik. Siapa yang ada kitab, atas perkataan ayat, hidupkannya dalam kehidupan yang baik, buat kurungan atas tu, tulis itu di dunia. Maksudnya atas dunia, kami akan bagi kepada kehidupan yang baik. Siapa beramal soleh, beriman, dua-dua tu ada, Allah Ta'ala bagi atas dunia hidup dia baik. Dan kami beri ganjaran yang sebaik-baiknya di atas amalan mereka. Buat kurungan atas ganjaran tu, tulis itu syurga ataupun akhirat. Ayat ni dalil orang yang taat perintah Allah, beriman, melaksanakan amal kebaikan, atas dunia Tuhan bagi hak baik, akhirat Tuhan bagi hak baik. Jadi kalau nak baik atas dunia, kita nak kena perbetul balik, beriman, beramal soleh. Amal soleh ni dua lah, buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang. Kalau setakat pulun buat apa Tuhan suruh, hak suruh buat, hak Tuhan larang, kita duk langgar belah, dia tak jadi. Dia tak jadi. Contoh kita ambil sikit lah, contoh. Boleh tak? Contoh sikit lah. Yang ni lari tajuk sikit lah, tapi contoh ni ada kaitan dengan poin kita agak lah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji malam ni, ada 3, kita nak panggil istilah apa? Akhlak lah. Ada 3 akhlak
Yang kalau boleh kita minta yang mengaji malam ni, ibu-ibu di belakang, termasuk yang dengar online ni, boleh tak? 3 amalan ni kalau boleh tolong buang. Tolong buang 3 perangai ni. Senang bahasa lah. 3 perangai ni tolong buang. Sebab perangai ni, dia kacau amal ibadat kita. Ada 3. Apa dia Ustaz? Ringkas-ringkas kan? Pasal kalau boleh tiap kita tak habis tajuk ni. Yang pertama, mengumpat. Kalau boleh khetiak lah. Mengumpat ni kalau boleh, buang. Mengumpat ni apa Ustaz? Bahasa kampung kita. Cerita buruk orang. Cerita buruk orang ni kalau boleh, buang. Start malam ni, buang. Oh, cerita buruk orang ni kira mengumpat tak? Ya, mengumpat tu kira cerita buruk orang. Habis tu tak boleh mengumpat, tak boleh kata apa Ustaz no. Tak payah duk cerita apa. Tak payah duk sebut buruk orang apa-apa Ustaz. Kalau boleh elok, elok. Kalau boleh lah. Kalau kata ayah ibu-ibu sekalian, Ustaz, takkan mengumpat haram semua kot. Takkan tak boleh cerita buruk orang langsung kot. Baik, pegang kaedah ni, kaedah mudah ya. Cerita buruk orang ni, kalau tak ada tujuan, tak boleh. Kalau ada tujuan, tak apa. Mengumpat ada sebab, tak apa. Ustaz, saya kena mengumpat Ustaz, kena cerita buruk orang. Tapi saya bukan saja nak cerita. Ada sebab saya cerita tu. Ada sebab, boleh, silakan. Hukumnya harus. Imam Nawawi kata harus, tak apa. Mengumpat ada sebab. Ustaz, saya bukan nak cerita buruk orang tu Ustaz. Tapi kalau saya tak cerita, masalah tak selesai. Jadi kena cerita buruk dia Ustaz. Cerita buruk dia supaya apa? Supaya masalah tu selesai. Boleh, ceritalah. Ayah pergi pejabat agama, BM. Pergi pejabat agama BM. Kita pergi tu, lebam habis. Badan lebam, kepala kepek. Kan? Hak ni patah. Kan? Belakang ni habis, berat habis ni. Kena dengan tali pinggang. Kan? Kita pun pergi kat pejabat agama tu. Ni Ustaz, ni saya main ni nak mengadu. Mengadu apa je? Dan nak main mengadu, saya ni kena belasah dengan bini. Oh. Contohlah, kan? Kena belasah dengan bini. Ni habis ni, Ustaz tengok ni habis ni, tengok pala-pala habis ni. Awak bini haji buat apa? Dah lah dia belasah saya teruk ni. Dah lah dia buat apa? Dah, saya nak cerita lagi, jadi buruk dia pula. Tak mau sekali jadi mengumpat pula. Kalau pergi duduk depan kaunter tu, kita tak mau cerita keburukan apa yang ada ni, yang jadi ni, tak mau cerita buruk tu, takut mengumpat. Bila masalah nak selesai? Kena cerita buruk tu. Cerita bini saya buat macam ni, punca dia apa? Saya pun tak tahu punca. Saya tak ada bunyi nak menikah lain pun. Tengok-tengok saya balik lewat 5 minit je. Yang syok dia main-main tu, dia tabuh dengan tong gas. Tu dia lah. Nampak? Tu cerita tu bagi cerita buruk tu. Cerita buruk tu mengumpat lah tu. Tapi mengumpat ada tujuan. Tak apa. Mengumpat nak tahu hukum. Boleh. Tak ada masalah. Ustaz nak tanya Ustaz. Jiran saya perangai dia macam ni. Boleh ke Ustaz macam tu? Cerita buruk sebab nak tahu hukum. Boleh. Cerita buruk sebab nak bagi orang tahu dia ni jahat. Boleh. Lepas tu saya tengok lah, bahasa mudah lah kita cakap terus terang senang lah. Lah kan musim pilihan raya. Kita tengok orang A cerita buruk orang B. Orang B cerita buruk orang C. Orang C cerita buruk orang A. Pakat cerita buruk belakang. Kalau fitnah tak boleh. Macam mana pun tak boleh. Fitnah ni ada tujuan, tak boleh. Mana boleh fitnah. Tapi kalau cerita buruk orang, tujuan dia apa Ustaz? Nak bagi orang tahu, ni perbuatan ni salah ni. Dia duk main buat macam ni salah ni. Depa buat macam ni dulu salah ni. Depa ni kalau pegang Ustaz, depa kira bagi ke orang kapiak je. Contoh, ni contoh tak ada kita dengan apa. Dia ni kalau pegang Ustaz, orang kapiak berkuasa. Dia ni kalau, contoh. Cerita buruk macam tu Ustaz, ada tujuan? Ada tujuan. Ada tujuan cerita? Tak apa Tak berdosa ke mengumpat tu? Tak berdosa sebab ada tujuan. Boleh faham tak tu? Nak cerita secara umum ya. Tu yang kadang kita tengok ustaz-ustaz tu main mengajar. Cerita siapa Ustaz? Dia buat contoh sajak lah. Oh, adalah pula dah. Kan? Tak ada pasal-pasal. Sajak duk Australia pun kena. Kan? Tu mengumpat sajak Ustaz. Mengumpat ni saya pun mengumpat ni. Tapi kita cerita bukan saja cerita. Nak sebut kata perangai macam tu tak boleh. Dia duk bercakap kata nak keluar pada agama apa, tak boleh. Contohlah. Tak boleh. Jadi mengumpat ada tujuan. Mengumpat Faham tak contoh tu?
Boleh kan? Tapi kalau balik rumah, duduk di rumah nak tidur, duduk atas katil kan. Pah. Panggil bini, pah. Hantar cerita apa? Cerita apa? Hantar ada Haji Non rumah hujung tu, rumah putih kereta merah, hantar. Tahu? Hantar kata dia menikah seorang lagi. Contoh. Entah kata dia menikah seorang lagi. Kan? Tapi dengar kata bini dia duduk ngamuk sakan. Kan? Soalan, dah cukup dia contohlah. Soalan kita nak tanya. Kita pergi cerita kat bini kita tu, apa tujuan dia? Tak ada tujuan apa Ustaz? Saja nak bagi bini tahu. Hak tu tak masuk dalam tujuan tahu. Saja nak bagi orang tahu tak boleh. Sebab dalam Islam kita diminta tutup aib orang. Dalam Islam aib orang kena tutup. Kita pergi cerita kat dia tu tak ada tujuan. Saja pergi cerita. Kita duk buat mengumpat yang haram tu. Itu tak boleh. Patut aib orang kena simpan. Macam duk buat dah je nampak gaya. Tak apalah, apa betul ya? Kita apa betul ya? Pelan-pelan. Kan? Satu, baru satu noh. Yang kedua, isyak dah pun. Aduh, mana? Boleh lejak lagi? Boleh noh. Kita perhabis sampai poin nombor 1 sudahlah. Kita habiskan. Poin yang tadi tak habis, perhabis poin tu dulu. Yang kedua, tulis kat buku tu. Orang Seberang Jaya panggil apa? Kalau Arab dia sebut namam. Kalau bahasa baku dia panggil mengadu domba. Orang Seberang Jaya panggil apa? Dia jenis macam ni. Dia cucuk orang bagi berkelahi. Dia panggil apa? Batu api. Habis kurang macam tu lah. Batu api. Dia jadi batu api. Rupanya batu api ni, dia kacau amal ibadat kita rupanya. Dia berkelahi dengan orang ni. Contohlah, kita berkelahi dengan siapa-siapa. Berkelahi dengan orang. Kita pergi jumpa orang lain. Kita duduk pergi habak ni. Dia ni macam ni, dia ni macam ni. Supaya orang lain pun benci kat dia kak. Kita cucuk orang bagi berkelahi. Rupanya ni dipanggil namam. Rupanya orang macam ni cukup masalah ni. Nabi Musa dan Bani Israel keluar minta hujan. Yastasqun, keluar ke tanah lapang minta hujan turun. 3 kali minta, 3 kali hujan tak turun. Sampai last kali Nabi Musa kata, ya ilahi wahai Tuhan, kenapa tak berkenan doa aku? Kenapa tak makbul doa ni? Allah Ta'ala wahyukan pada Nabi Musa, wahai Musa, aku tak perkenankan doa kamu ni, aku tak makbulkan permintaan kamu ni, kerana di kalangan yang hadir tu ada seorang aja, bukan semua tau, ada seorang aja, rajulun namam, ada seorang aja, kaki batu api, suka cucuk orang bagi berkelahi, seorang aja. Rupanya dengan sebab seorang tu, 3 kali minta hujan turun, hujan tak turun. Rupanya kaki batu api ni masalah rupanya. Sebab tu kita kalau boleh elakkan pergaduhan ni, elok lah. Elok orang berkelahi, elok lah. Kalau rasa-rasa, saya kalau pergi cerita Ustaz, saya takut mereka berkelahi pula, ambil simpan, tak usah duduk cerita. Supaya orang tak berkelahi. Akhirnya Nabi Musa AS suruh semua yang ada di situ bertaubat. Selesai bertaubat, baru hujan turun. Dia panggil namam, batu api. Dia main cucuk orang ni, berkelahi. Dia pergi cucuk orang ni, berkelahi dengan orang lain. Dua. Dan yang ketiga, pilihlah sebelum kita baca perhabis ni lah. Yang ni, minta maaf banyak-banyak no. Dia kata orang Seberang Jaya paling banyak buat benda ni. Bukan Seberang Jaya, saya duduk Metempoh sama orang Metempoh, dia kata banyak buat benda ni. Jadi kita harap, kalau boleh lepas ni kita berhenti kot. Yang ketiga, tulis kat buku tu, menipu. Bahasa kampung kita, mohong. Mohong. Dia mohong, tak? Dia kira mohong. Mohong pula, mohong orang percaya. Kalau dia mohong, memang orang dengar, orang tak percaya, tu satu hal lah. Dia mohong, orang tahu dia melawak, orang tak percaya, satu hal kak. Ni tak, dia mohong tu mohong orang percaya. Memang dia mohong sungguh. Rupanya tak boleh, rupanya mohong. Dia duduk pergi cerita kat orang macam ni. Hakikatnya tak jadi pun macam tu. Dia duduk pergi habak kat orang, saya ni menantu saya bagus lah, saya ni dengan menantu saya semua bagus. Kan? Padahal dengan menantu semua berkelahi. Mohong. Jangan mohong lah. Dalam hidup jangan mohong. Ayah-ayah, ibu-ibu pernah dengar perkataan rezeki?
rezeki. Selalu kita dengar rezeki kan. Rezeki bukan sekadar duit tau. Rezeki ni bukan sekadar duit. Ketenangan pun rezeki, bahagia rezeki. Hak baik-baik ni semua nama dia rezeki. Rupanya rezeki ni dia pantang tok nenek dengan pembohong. Dia cukup tak mau dengan pembohong. Sebab tu Nabi pesan, hati-hati dengan kadhib. Fa innal kadhiba yamna'ur rizqa. Hati-hati dengan bohong. Bohong ni dia kerot rezeki. Rupanya rezeki ni dia tak mau sungguh dengan pembohong. Sebab tu kita kalau ada anak, buat contoh tak apalah bagi faham. Kita kalau ada anak kita nak pergi temu duga, kerjalah. Apa salahnya kita sebagai ayah, sebagai mak, cuba pesan kat anak tu, hang nak pergi temu duga, hang cakap bagi betul. Apa salahnya? Pesan kat anak, cakap bagi betul. Cakap bagi betul. Dah ustaz, boleh tak pesan tu? Cakap bagi betul. Orang kita orang kita hari ni bila anak nak pergi temu duga, dia sebagai ayah, dia sebagai mak, dia boleh pesan tau. Nak pergi temu duga. Temu duga. Jangan duk betul sangat. Loh. Jangan duk betul sangat. Makna tak betul sangat tu bohong lah. Dah ustaz kalau betul lagi tak dapat. Allah. Kalau betul lagi tak dapat ustaz. Cakap jujur lagi tak dapat. Dah. Kalau kamu cakap jujur, boleh jadi kamu tak dapat kerja tersebut. Boleh jadi kamu dapat kerja tersebut. Tapi yang penting, kalau kamu dapat barakah sekali dengan kerja tu. Kerja tu sekali dengan berkat dapat. Tapi kalau kita mohong, boleh jadi mohong tu, kita tak dapat kerja, boleh jadi kita dapat kerja tu. Boleh jadi kita tak dapat. Sama 50-50 orang. Tapi kalau dapat kerja dengan cara mohong, kita dapat kerja, tapi berkat tak dapat. Isi borang bantuan, zakat ke apakah, tulis bagi betul, jangan bohong. Dah saya tulis betul pakai tak dapat lah. Duk pegang macam tu kok. Jangan bohong, cakap lagi betul. Tu prinsip orang Islam. Boleh ke no? Dah saya kami nak minta berhenti ya saya. Kan? Boleh ke no? Sebagai penutup, tak apalah, tak dan habis perenggan ni pun tak apalah, bulan depan kita sambung. Poin kita nak sebut di sini, seorang sahabat tanya baginda, ya Rasulullah, ayaznil mu'min, orang beriman boleh terjebak dengan zina tak? Boleh tak orang beriman terjebak dengan zina? Nabi kata mungkin, boleh jadi. Ayasriqul mu'min, orang beriman boleh terjebak dengan curi tak? Nabi kata mungkin, boleh jadi. Time iman lemah, takut-takut waktu iman dia lemah, dia tekanan, dia boleh terjebak dengan curi. Tapi sahabat tanya, ayakdzibul mu'min, orang beriman boleh mohong tak? Nabi kata la. Orang beriman dia tak boleh bohong. Pasal bohong ni munafik. Sebab tu kalau boleh yang mengaji jangan bohong. Koklah yang mengaji malam ni, kok lepas ni nak jadi apa? Nak apa dia tadi? Nak pelihara ya, kok celah tu jadi calon bebas ke apakah? Jangan bohong. Apa pun jangan bohong. Dan ada duk main, kalau duk main mohong kat kita tu, tak usah duk ambil buat pemimpin. Sakit kepala. Mohong. Abang saya siap kan. Saya sebut umum. Ya no, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran daripada 3 poin yang kita kongsikan sebentar tadi. Orang mukmin yang kuat adalah wallahu alam. Kita berhenti takat tu dulu, nanti kita akan sambung. No, insya-Allah. Jadi ayah ibu-ibu yang rahmati Allah Taala sekalian, negara kita akan menghadapi PRU yang ke-15 tak lama lagi. Jadi saya menyeru kepada semua ayah-ayah ibu-ibu sekalian untuk sama-sama turun untuk kita memilih pemimpin yang akan mentadbir negara kita. Ini saya sebut umum ya. Saya tak kempen, saya tak apa. Kita panggil, kita ajak masyarakat kita turun. Nah, kalau boleh laksanakan kewajipan. Sebab memilih pemimpin yang adil, yang jujur, yang berpegang dengan ajaran Islam ini wajib dalam Islam. Agama kita menetapkan hukumnya wajib melantik pemimpin yang baik. Wajib hukumnya. Jadi kalau boleh 19 hari bulan ni pakat-pakat turun pergi mengundi, suruh anak-anak semua balik turun mengundi, pilihlah pemimpin yang boleh menyelamatkan kita dunia dan akhirat, boleh membawa negara kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut umum macam tu ya. Cuma nak minta baliklah undi. Kalau kita tak balik, kita tak mengundi, kita takut negara kita ditakbir oleh orang-orang yang jahat. Itu kita takut. No? Jadi balik, suruh anak-anak balik, ngundilah. 19 hari bulan November nanti. Tak lama dah.
Nah, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Apa yang baik daripada Allah Taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Mohon maaf terkasar bahasa, tersalah kata, dan minta maaf terlajak sikit. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hak isu kalau tadi jangan lupa nah. Hak isu kalau hak kita sebut awal tadi. Nanti bulan depan kita ulas. Nah, wallahu alam.